Dan sekarang ni kita nak berkongsi kepada anda dengan segmen komentar XPM bercakap berkenaan dengan sifat panas baran. Ya, siapa yang ada sifat panas baran tu kena saksikan segmen ini bersama dengan Raja Sofia dan tetamunya. Silakan Sofia. Terima kasih Irfan. Baik, itu dia yang kami bawakan kepada anda untuk segmen komentar at SPM iaitu panas baran, cerminan personality ataupun ego. Jadi bersama dengan saya kenalkan iaitu Haji Hushim Haji Saleh, merupakan kaunselor berdaftar ataupun pengarah urusan Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebagai permulaannya Haji mungkin boleh kongsikan sikap panas baran, mana silapnya? Adakah ianya personality seseorang ataupun sebenarnya ialah setelah perkara yang berlaku dalam kehidupan seseorang itu menyebabkan egonya mula terpancar? Haji. Okey, terima kasih. Bila sebut panas barang ni biasanya kita selalu macam ada kata-kata macam trauma tau. Betul. Kan? Betul. Sebab saya kaunselor. Semalam pun saya ada kes semalam. Bila saya tanya dia kenapa dia dekat pejabat suka marah-marah dengan staf dia. Dia datang jumpa saya sebab dia kata dia nak berubah lah. Jadi dia marah-marah, cepat marah tau. So bila tengok balik, yang tadilah, iaitu dari segi personality dia. Okey. Nampak tu. Dia personality atau ego. Ya. Kan? Tapi bila personality ni dia pembentukan dia itu dari segi cara gaya asuhan ibu bapa. Oh. Sebab dia kata masa kecil ayah dia kalau balik rumah misalnya kalau misalnya tak kena je baling ini Marah je. Jerit sampai mak dia sampai takut benda semua. Jadi dia tengok dia childhood trauma. Okey. Daripada kecil lagi tengok. Jadi ayah dia suka mengamuk. Dan dia kata waktu pembinaan dia karakter dia. Kemenjadian anak itu. Tengok kepada model bapa. Okay. Nampak contoh. Betul. Jadi daripada kecil walaupun belajar pandai, semua dapat A dan sebagainya, tapi dia kata panas barang tu memang datang daripada behind dia punya mind, lampau punya tau. Dan itulah membentuk dia punya personality dia. Personality dia. Dia sebenarnya banyak faktor lah mengapa seseorang tu kita kata dia menjadi kata orang tu panas barang ni. Okey. Dan antaranya itulah tadi cara gaya asuhan, model, bapa dan dia membesar dalam keadaan itulah. Dan kat sekolah pula dia kena bully. Okey. Kat sekolah kena bully tu tak. Daripada kecil kena bully dah. Sebab dia kecil dia kata dia kena bully benda. Jadi kat situ dia jadi pendam tau. Dalam kaunseling kita panggil unfinished business. Okey. Orang Melayu panggil bengkak. Lama menahannya. Menahan tu. Jadi bila dah ada kuasa meletup lah. Meletup. Okay. Lalu tengok sekarang ada orang kadang-kadang tiba-tiba pengapa. Dan hari ni lagi ramai. Sebab orang stres tau. Betul. Stres mental, stres emosi. Jadi hari ni kita tengok ramai orang tiba-tiba mengamuk sana, mengamuk sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Tapi kita kena lihat juga dari segi sejarah zaman awal kanak-kanak, awal remaja. Kena tengok kisah silam mereka. Kisah silam mereka. Okay. Kemenjadian dia panggil tahu. Seseorang itu dari segi personality dia. Yang itu dia. Yeah. Tapi ego tu sebenarnya ego ni dia sebenarnya boleh kata orang tu kita kurangkan dan juga kita kata boleh kita stabilkan berdasarkan kepada iaitu kematangan berfikir secara rasional. Tapi dia trait personality sebab orang kata dan dia bukan keturunan. Ni keturunan bapa kau gini-gini. Bukan. Yeah. Sebenarnya dia kata iaitu cara gaya asuhan. Bapa lu suka marah-marah bang. Saya percaya ni ramai ni yang dengar-dengar ni kat luar kan. Ya, betul. Kalau terutama sekali kepada bapa-bapa lah saya seru. Jangan kita cepat-cepat nak mengamuk je. Betul. Kerana balik rumah misalnya tengok baling ni. Jadi anak tengok tu. Di hadapan anak-anak kan? Di hadapan anak-anak. Jadi anak-anak ni tengok. Lama-lama dia pun bila membesar. Jadi macam tu lah. Dia jadi macam ikut. Sebab idola dia macam tu. Idola dia macam tu. Betul. Jadi Cik, adakah sebenarnya perkara ini berlaku juga disebabkan ialah hati seseorang itu terluka. Maksudnya bila hati terluka, apa yang boleh mereka tonjolkan adalah perasaan marah tu. Maksudnya mungkin secara zahirnya mereka bukanlah berpersonaliti sebegitu. Betul. Maksudnya mungkin orang yang baik, orang yang sebenarnya orang yang banyak sabar. Tetapi bila datang masalah yang terlalu banyak membebani mereka di fikiran dan juga di hati, akhirnya menjadikan personality mereka bertukar menjadi orang yang sebegitu. Okey, dia sebenarnya kita manusia ni kita ada 5 kita kata the life balance tau. Okey. Iaitu yang pertama kolbu kita, jiwa kita kan. Betul. Yang kedua mental kita.
Yang ketiga iaitu kita punya emosi. Yang keempat kita punya sosial. Yang kelima kita punya fizikal. Jadi bila kita punya contoh misalnya macam tadi kan, orang marah-marah ke ataupun tak boleh kawal perasaan kepada dia menyebabkan emosi. Betul. Nampak tu. Tapi kenapa ada orang dia kadang-kadang tu orang kata apa? Menahan marah. Anger management. Dia menahan marah dan sebagainya. Sebab apa? Dia dalam diri dia ada self talk. Maknanya daripada qalbu tu, bisik. Allah ajar kita supaya kita orang Islam istighfar, sabar, benda kan. Betul. Tapi ada orang bila dia punya qalbu pun dah tak tenteram, jiwa tak tenteram, dia akan pergi kepada mental ni iaitu irrational dan menyebabkan dia akan pergi kepada emosi marah lah. Dan dia akan pergi kepada iaitu menonjolkan kemarahan tu melalui action. Nampak tu? Lepas tu biasa orang macam ni, lepas tu dia menyesal. Kan? Betul. Kalau suami misalnya asyik marah bini je lama-lama, minta maaf lah tadi, abang tak tahu kenapalah. Nah, dengar tu para suami. Lah, abang tak tahu kenapa tiba-tiba marah tadi. Dan isteri cakap apa? Abang bercakap lagi, sekejap lagi abang buat lagi. Sebab dia misalnya dia tak boleh kawal dia punya emosi dia. Dan dia bergantung kepada kalbu kita, jiwa kita. Lepas tu kalau kita Islam kan, kita solat, betul. Kita berzikir dengan Allah. Sebab sebenarnya panah barang ni sebenarnya tak sihat sebenarnya. Dia akan beri efek kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Betul. Kalau saya suami, saya buat macam tu, isteri saya akan terkesan. Anak-anak juga. Anak tadi tu. Betul. Kemudian kalau kat office, minta maaf lah. Saya banyak panel kepada syarikat-syarikat company. Dalam meeting, bos marah-marah kan. Staff ada 12 orang. Semua. Dalam hati, mesti bercakap macam-macam. Betul. Bos marah, bos stres. Dia salah satu sebab tu kerana stres. Marah kan. Baling file ke baling apa ke apa. Jadi dia beri kesan tu. Tak sihat lah. Padahal barang ni sebenarnya tak sihat dari segi kita kata hubungan antara harmoni kemanusiaan itu. Betul. Nampak tu. Dan Tuan Haji, bila kita bercakap tentang perkara ini kan, bila seorang tu mesti nak tunjukkan sikap yang baik kepada semua orang. Tetapi bila kekecewaan tu mula makin semakin lama semakin banyak dipendam kan, dan akhirnya akan menunjukkan sikap sebegitulah. Apa yang kita risaukan adalah bukan saja di dalam kalangan keluarga saja, tapi di komuniti juga, mungkin kejiranan, mungkin juga dalam organisasi sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita kawal, kemarahan ini, dan supaya ia juga tidak akan mencalarkan ego orang lain lah. Sebab orang lain pun akan jadi bertambah marah juga kan dengan perkara seperti ini. Haji. Okey, dia sebenarnya betul lah kalau boleh misalnya kita melibatkan bila panah barang ni, kalau boleh dia berkait rapat dengan kita punya tahap bagaimana kita nak mengawal kemarahan tu dari segi emosi kita dan mental kita. Dalam Islam kata sabar. Kan, Jadi sebab dia akan beri kesan lah kepada orang yang di keliling kita. Di mana saja, tak kira lah. Betul. Kita tengok sekarang banyak dalam media sosial. Kan, Hari ni mudah. Apa-apa semua orang rakam. Betul. Engkau buat apa saja orang rakam. Lepas tu dah mula. Kata orang tu malu, menyesal dan sebagainya kan. Betul. Nampak orang tu, the karakter nampak okey. Personality. Itu dalam kaunseling kita panggil apa? Split personality. Split tau. Nampak okey. Macam saya pakai songkok, berjanggut, nampak baik. Nampak tu? Baik. Tapi sebenarnya di sebalik itu, rupanya seorang yang cepat marah, panah barang dan sebagainya itu. Dan ini real. Ramai yang datang jumpa saya buat kaunseling, isteri akan datang, anak-anak datang. Nampak ayah saya tu baik tu Haji. Orang jiran-jiran semua kata dia baik. Tapi kita orang dalam rumah ni tu Haji, hidup dalam macam neraka. Dalam neraka. Tu budak umur 8 tahun tu pandai bercakap sekarang ni. Budak kecil pun pandai cakap tu. Dia berkesan tu. Jadi kalau boleh kita dapat mengawal lah ego tu sebenarnya. Dia sebenarnya dalam Islam dia tak ada ego. Sebenarnya dia ada sombong sebenarnya. Perangai iblis tu sombong kan. Betul. Kita sombong apa benda semua. Jadi kalau misalnya kita suka merendah-rendahkan orang, menjatuhkan orang, jangan menghina orang, mengenal orang. Nampak tu ego lah tu. Betul. Dan menyebabkan nanti akan berlaku kita kata ialah marah dan sebagainya. Tak sihat lah. Betul. Dan di kesempatan waktu yang ada ni, Haji, mungkin Haji nak kongsilah sebab kalau kita tengok sekarang ni, isu viral mudah je kan. Di media sosial sekarang di hujung jari je. Sesiapa saja boleh upload dan juga menjadikan perkara itu viral. Jadi bagaimana sebenarnya pihak berkuasa mungkin boleh menggunakan perkara seperti itu untuk kita mengubah persepsi masyarakat, dan juga mereka yang perlukan bantuan seperti Panas Baran ini juga perlu untuk berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan nasihat agar perkara ini, ialah sebab kalau seperti
mana yang kita tahu, bapa ni adalah tunggak kepada sebuah keluarga dan juga dia menjadi contoh kepada anak-anak dan juga kepada isteri itu sendiri kan. Jadi sempena Hari Bapa ni ada pesanan khas untuk bapa-bapa di luar sana. Ya, Haji. alhamdulillah, terima kasih. Kalau bapa, kepada semua bapa terutama sekali sebab bapa ni dalam Islam, bapa ayah ni sebagai pemimpin tu. Betul. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijal, lelaki itu pemimpin. Jadi kalau boleh kita sebenarnya bapa ni kita jadi pemimpin bukan saja kerja, cari rezeki, cari duit, sediakan rumah, tempat tinggal, tapi juga kita punya akhlak kita. Betul. Akhlak tu penting tau. Jadi kalau boleh kawal kemarahan, sabar, kalau boleh dengan isteri dengan anak peluk selalu. Bila nak peluk tu lepas solat berjemaah kan. Lepas solat beri salam kita peluklah bini kita, peluk anak kita. Dan itu bonding ni salah satu cara untuk kita mengurangkan marah. Dan kepada semua bapa, saya nak beritahu luar dan semua kepada semualah, saya kaunselor. Dah hampir 40 tahun tu. Kalau boleh kita kalau ada tanda-tanda itu kita datang jumpa kaunseling cepat-cepatlah. Untuk kita belajar bagaimana nak mengawal kemarahan. Betul. Nak mengawal kemarahan tu. Itu penting. Belajar. Datang kaunseling bukan maknanya masalah. Kita mau pada educate. Sebab kita naklah beri kesan kepada anak kita tadi trauma masa zaman kanak-kanak. Betul. Tak sihatlah, tak dia bagus. akan memberi kesan sepanjang umur. Ya, betul. Sepanjang hidup anak tu lah. Betul, kan? sepanjang hidup. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Hushim Haji Salim, merupakan kaunselor berdaftar. Terima kasih banyak di atas perkongsian tersebut. Jadi para ibu dan ayah di luar sana perlu untuk kita ambil kira, perlu untuk kita menahan, bersabarlah, banyakkan bersabar dan juga berjumpa dengan pihak berkuasa ataupun dengan kaunselor untuk kita mengawal marah kita agar kita menjadi parents ataupun ibu bapa yang lebih baik untuk masa akan datang demi masa depan anak-anak yang tercinta, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan kembali